Akhir zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Turut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan mister, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Okey, Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada semua penonton-penonton di channel Mantap Syekh, yang mana setiap hari kita bersiaran. Ada yang bersiaran 9 pagi, ada yang bersiaran 11.30 pagi, ada yang bersiaran pada jam 2.30 petang. Tapi hari ni kita ganjak sikit pukul 3 petang kan. Dan ada pula yang bersiaran pada jam 5 petang, 8 malam dan 10 malam. Setiap hari kita bawakan info-info yang menarik kepada anda, dan yang pastinya kita nak bersuai kenal dengan penonton-penonton, semoga lebih akrab. Yang penting kita nak tarik anak muda untuk bersama dengan kita di Alamak Mantap Syekh. Okey, apa khabar penonton-penonton semua? Selamat berhujung minggu dan berada di rumah ni kan. Tak tahu nak buat apa petang-petang ni, terbuka Facebook, nampak ada live di channel Mantap Syekh. Dan jangan lupa untuk follow dan juga like dan share kepada semua sahabat-sahabat anda. Mari sama-sama kita raikan petang Ahad kita yang sangat-sangat indah ini. Okey, dan itulah kan, macam-macam setiap hari ada je kisah-kisah viral, kisah-kisah yang menyebabkan kita rasa macam dunia ni nampak lain macam dunia ni nampak macam-macam masalah terjadi. Itu memanglah daripada kita nak tidur sampai kita tidur balik, setiap hari memang kita akan berhadapan dan kita akan nampak macam-macam jenis masalah-masalah dan juga tingkah laku manusia. Dan lagi satu nak sebut, bukan setakat tingkah laku manusia je, ataupun perkataan lagi senang faham, perangai manusia yang semakin hari semakin merunsingkan, semakin hari semakin pelik, dan semakin hari semakin mendatangkan kebimbangan di dalam masyarakat kita. Itulah sebagai saya punya mukadimah pembukaan pada petang ni. Jadi penonton-penonton semua, mungkin ada di antara kita yang dah baca saya punya description dan juga tajuk kita pada petang ni berkenaan dengan jangan salahkan orang lain.
Ini satu benda yang kita kena letak besar-besar, kita kena highlight dalam hidup kita. Yang mana supaya kita faham yang kehidupan kita ini, apa yang kita buat semuanya adalah salah daripada kita dan semuanya bermula daripada kita. Walaupun nampak macam orang lain yang ajak kita buat jahat, walaupun nampak macam orang lain yang tunjukkan kita kejahatan tersebut, tapi apa-apa pun semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Daripada A to Z, daripada bermula sampailah ke penghujung, semuanya adalah daripada diri anda sendiri, diri saya sendiri dan diri kita semua sendiri. Bukan salah orang lain. Jadi kita kena faham satu benda ya. Kita kena faham satu benda yang mana kita ambil satu kata-kata hikmat yang mana selalu diperdengarkan. Jangan salahkan orang jika kita tidak memahami kesalahan diri kita sendiri. Mudah aja. Sebagai awal ni saya sebut, jangan pernah kita salahkan orang bila mana orang itu tidak memahami kita, sedangkan kita sendiri pun tak faham siapa diri kita. Dan kita nak bawa di awal-awal ni penonton-penonton semua, mai tengok saya dan dengar baik-baik. Kalau ada kertas boleh ambil kertas, kalau ada pensel ambil pensel, catat, dan kalau tak ada pun ambil telefon rakam apa yang saya nak sampaikan ni. Okey. Nanti bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Yaumuddin, hari pembalasan ya, hari akhirat nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari itu manusia ni dia saling menyalahkan di antara satu sama lain. Orang ni salahkan orang ni salahkan orang ni, hak dia ni salahkan dia ni, hak dia ni salahkan dia ni. Saling menyalahkan di antara satu sama lain. Yang menjadi satu benda yang memukul kita, hati kita ni adalah bila mana nanti di sana ada ramai-ramai manusia ni dia akan menjawab pertuduhan pula dah. Dia akan berhadapan dengan satu makhluk Allah yang namanya adalah iblis. Dia berhadapan dengan seorang makhluk Allah namanya iblis di hari akhirat. Iblis akan berkhutbah. Siapa yang biasa dengar cerita ini, iblis berkhutbah ni dia akan tahu. Iblis akan berkhutbah, dia akan cakap, lepas tu dia akan tanya kepada manusia-manusia yang berkumpul di padang mahsyar ni, dia akan tanya, siapa aku? Siapa kenal aku ni siapa? Lalu manusia-manusia ni akan jawab lah, kita ni akan jawab, mana pula kami tak kenal hang ni iblis. Semua akan jawab. Semua kenal, tak ada siapa yang tak kenal. Walaupun atas dunia tak pernah tengok, tapi bila mana berhadapan di hari akhirat, dia akan nampak, semua akan jawab, dia ni iblis. Semua akan jawab, siapa tak kenal iblis? Lepas tu, bila mana iblis ni kata, kenal. Bila mana dah kata kenal, iblis tanya pula, hampa tahu dah aku ni macam mana? Aku ni jahat ke baik dan tahu tak perangai aku macam mana? Semua orang akan jawab juga. Orang akan kata, siapa tak kenal hang jahat, suka hasut orang, suka kacau orang nak buat benda baik, hang duk kacau daripada penjuru, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, hang lah kerja duk kacau orang. Nampak? Semua akan salahkan dia. Pasal apa aku ada dekat sini, pasal apa aku ni nak menjerumus ke pintu neraka, sebab hang lah iblis. Marah kepada iblis. Tu iblis ni kata, okey, hampa tahu siapa aku. Lepas tu hampa tahu aku ni jahat. Hampa tahu aku suka hasut orang. Aku ni kalau orang nak buat benda baik, aku suka kacau. Memanglah hang jahat. Sebab tu kami jadi susah macam ni. Hang punya pasal lah. Salahkan iblis. Lah kali iblis kata, hampa ni dah tahu aku jahat, yang pikuk aku pasal apa? Waktu iblis cakap je tu, semua orang diam. Masing-masing macam, alamak ayat ni pula dia keluarkan nak jawab apa lagi. Betul juga dia kata. Dah tahu dia jahat, yang pergi ikut pasal apa? Macam kita hidup di atas dunia lah. Dah tahu jalan itu tak berapa elok, berlobang-lobang. Jalan itu banyak bonggol. Jalan itu banyak kadang-kadang ada paku, ada batu-batu tajam. Kita dah tahu ada dua jalan. Jalan A dengan jalan B. Yang kita pun kata, tak payahlah ambil jalan A. Jalan A banyak tol. Kita ambil jalan B je lah. Biarlah berlubang pun. Biarlah ada bonggol banyak pun. Biarlah ada paku pakis apa segala benda pun. Jalan je lah. Janji cepat sampai. Tak ada tu jimat minyak dia kata. Hang dah tahu jalan tu berliku. Hang dah tahu jalan tu tak elok. Tapi hang sendiri yang masuk pergi ikut jalan tu. Jadi bila mana hang terlanggar lubang, pecah tayar. Terlanggar paku, habis rosak kita punya kereta. Terlanggar bonggol, pecah bumper kita. Adakah kita nak salahkan jalan itu sedangkan kita dah tahu jalan itu tak elok? Kita dah tahu dah jalan tu tak elok, jalan tu merosakkan kenderaan kita. Ada jalan yang elok, lancar perjalanan, mungkin jauh sikit lah, berliku sikit lah. Tapi kita tak ambil jalan tu, kita pergi ambil jalan mudah tapi merosakkan. Samalah situasi dia macam ni. Iblis kata, hang dah tahu aku jahat, hang dah tahu aku tak betul, hang dah tahu aku ni perangai aku teruk, pergi hasut manusia. Ya hang pergi kata ikut aku pasal apa?
Iblis kata, yang kamu pergi ikut aku pasal apa? Jadi masa di situ kita kena fikir balik, aduh, sebelum kita dipersoalkan macam itu, di atas dunia ni kita kena fikir satu benda. Kita hidup di atas dunia ni, apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, jangan salahkan orang. Sebaliknya kita kena fikir dulu, pasal apa benda ni jadi, pasal apa benda ni berlaku, pasal apa benda ni boleh terjadi dalam kehidupan aku. Sedangkan aku yang pilih benda ini. Mungkin ada orang yang datang pada kita menunjukkan satu benda yang tak baik. Tetapi bukan kita boleh cah terus orang tu yang ajar kita sebab dia lah aku jadi jahat. No. Kita manusia ni kita diberi pilihan sama ada baik ke buruk ke. Sama ada betul ke tak betul ke. Iman dan takwa kita yang akan pilih mana satu yang kita nak. Jadi kita kena tahulah dia ajarkan aku benda yang tak elok. Aku kena fikirlah nak ikut ke tak ikut. Nak buat ke tak buat. Tak payah buatlah dah tahu benda tak elok. Nanti bila mana dah jadi satu benda yang merosakkan diri kita, dah jadi satu benda yang menyebabkan kita rasa susah pada hari akhirat, pada hari kemudian nanti, kita mula nak salahkan orang. Dialah dulu, dialah dulu, dialah dulu. Saling menuding jari di antara satu sama lain. Jangan. Tak berbaloi kita. Tak cantik kehidupan kita. Jadi kita kena fikir. Awal-awal ni saya sebut pada tuan-tuan, sebelum saya masuk poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, sama-sama kita fikir. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita, pastikan semuanya itu kita tahu aku yang akan tanggung di dunia dan aku yang kena jawab di akhirat. Sebab tu nama je tanggungjawab. Ada orang tanya apa pasal dipanggil tanggungjawab, betul lah. Kamu yang kena tanggung, kamu yang kena jawab. Kamu tanggunglah di dunia, kamu jawablah di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa sahaja yang kamu buat. Jangan cah orang lain tak ada kena mengena dengan kita, orang lain tak tanggung dosa kita, kita tak tanggung dosa orang lain. Semua yang kita buat, semuanya adalah diri kita sendiri yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Yang pertama kita nak tengok bila mana kita bincang tajuk tentang jangan salahkan orang lain, nombor satu adalah kita kena tahu apa tujuan hidup kita. Kita kena tahu betul-betul, pastikan betul-betul kita kena tahu apa tujuan hidup kamu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kamu mengaku kamu ni hamba Allah dan kamu mengaku Allah ini Tuhan kamu? Mengaku tak? Oi, mengaku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka kami semua akan bersaksi Allah adalah Tuhan kami. Jadi bila mana kita tahu tujuan kehidupan kita, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebagai seorang hamba. Hamba ni maknanya kena ikutlah apa yang Allah perintahkan kepada kita, buat apa yang baik, tinggalkan yang buruk, laksanakan segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam agama Islam kita, maka buat. Jadi bila mana kita buat dengan lancar elok kehidupan kita, kita baik dengan Allah, kita baik dengan manusia, habluminallah kita jaga, habluminan nas kita jaga, maka kehidupan kita akan jadi sangat baik, sangat elok dan sangat cantik. Tapi yang jadi masalah kita pada hari ini, kita tak tahu apa tujuan hidup kita dan kita tak tahu matlamat takhir kita nak pergi ke mana. Memanglah bila mana ditanya nak pergi ke mana lah kali. Oh, pergi ke syurga. Memang pergi ke syurga. Tanya mana-mana orang pun semua nak syurga, semua nak heaven, semua nak paradise, semua nak tempat-tempat yang punya pengakhiran. Tapi macam mana jalan kamu hidup itu? Adakah jalan hidup yang baik menyebabkan kamu boleh pergi ke syurga? Sedangkan di mulut sebut kata nak syurga. Tapi perbuatan kamu tak macam orang nak syurga. Jadi ini kena fikir balik. Macam mana kehidupan kita supaya kita ini tak jadi orang yang rugi di akhirat. Hidup dengan manusia ni, pastikan kita kena baik-baik. Tahu tujuan hidup kita, tahu apa yang kita kena buat dan jangan salah langkah supaya kita ini tak ada benda-benda yang tak elok akan ditanya kepada kita. Baik, itu yang pertama. Tahu tujuan hidup. Yang kedua, bila sebut tentang jangan salahkan orang lain, ingat, kita hidup di atas dunia ni tak lari. Daripada duduk dalam rumah, keluar rumah, pergi ke tempat kerja, pergi ke mana-mana pun, kita akan berurusan dengan manusia. Jadi bila mana kita berurusan dengan manusia, pastikan kita clear segala benda, kita tidak ada apa penyelewengan, kita tidak apa tipu menipu dan kita tidak ada ajar apa-apa benda yang tak elok kepada orang lain. Semoga tidak ada benda-benda yang menyebabkan kita silap langkah dengan manusia. Nanti payah. Orang akan cah kita. Nanti kita pula cah orang lain. Kita duk tunjuk orang tu, kita duk tunjuk orang ni. Sebab tu kalau kita nak hidup ni, kita kena cari kawan yang bagus-bagus. Kita kena cari cawan pula dah. Kena cari kawan yang elok-elok. Kena cari orang yang boleh bimbing kita. Kena cari orang yang boleh tegur kita bila mana kita salah. Bukan orang yang sentiasa puji kita.
Ramai manusia hari ni dia suka dengan pujian. Ramai hari ni manusia yang suka dengan pujian. Suka sangat dengan pujian. Tapi bila mana dia suka dengan pujian, akhirnya dia tenggelam. Sedangkan teguran itu yang bagus. Puji, kita tak tahu di mana salah kita. Bak kata Sayyidina Umar kata aku sangat suka orang yang menegur kesilapan aku. Sebab bila mana dia menegur, aku nampak kesalahan aku. Sebenarnya bila mana orang yang menegur kita, itulah tandanya dia sayang kepada kita. Tapi kalau dia puji, sayang juga. Tetapi dia puji dalam keadaan, dia tak nak tunjuk pun di mana kesalahan. Akhirnya kita terus melakukan kesalahan sambil kita tenggelam dengan pujian. Yang ini yang sangat kita takut. Dan bila mana kita sebut tentang kehidupan kita dengan manusia ini, nanti di akhirat itu, banyak orang berbalah di antara mereka lah bila mana saling menuding jari di antara manusia. Di hadapan Allah tu kata, atas dunia dulu kalau hang tak tunjuk aku benda tu, pasti aku tak buat. Pasti aku tak buat kalau hang tak tunjuk pada aku. Orang ni pula kata, aku tunjuk aja. Aku tunjuk aja yang hang pergi ikut pasal apa. Ya memanglah hang tunjuk saja aku pergi ikut pasal apa. Tapi masalah dia, dalam ramai-ramai orang yang berada dekat dengan kehidupan hang, pasal apa hang tunjuk pada aku benda tu? Kalau hang tak tunjuk pada aku cara untuk mencuri tabung masjid, tentu aku tak pergi curi tabung masjid tu. Hang yang ajar pada aku. Aku ajar sebab aku nak tunjuk sahaja. Aku tak suruh hang buat pun. Aku nak kongsi ilmu saja. Ilmu tang mana pula curi tabung masjid, ilmu tang apa? Dia kata aku saja nak tunjuk saja yang kamu pergi ikut. Berbalah. Tak selesai. Akhirnya dua-dua akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kamu tunjuk, pasal apa kamu ikut. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Tajuk petang ni bukan saja-saja kita bawa. Sebab kita nak ajak tonton fikir. Penonton-penonton fikir. Sahabat-sahabat fikir. Supaya kita ini tak ada benda-benda silap kita buat dan tak ada menyebabkan kita nanti akan menuding jari di antara satu sama lain. Salahkan orang itu, salahkan orang ini. Tapi inilah yang berlaku di atas dunia. Baik, kita terus masuk kepada yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, kita kena tahu tujuan hidup. Yang kedua, kita kena hidup baik-baik dengan manusia. Dan yang ketiga, kita kena faham betul-betul. Apa-apa berlaku, mula-mula sekali, basicnya adalah salahkan diri dulu. Kalau kita tengok mak kepada Sufyan As-Sawri, bukan Sufyan Zuhaimi, Sufyan As-Sawri. Sufyan Zuhaimi hak penyanyi tu, dia Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni, cerita ni popular tuan-tuan pun tahu ni. Sufyan As-Sawri ni bila mana dia balik daripada belajar, mak dia akan tanya. Wahai Sufyan, daripada 10 benda kamu belajar pada hari ini, berapa yang menyebabkan kamu ingat kepada Allah? Daripada 10 benda kamu belajar, berapa yang menyebabkan kamu ingat kepada Allah? Dan daripada 10 benda yang kamu belajar, berapa yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah? Mak dia tanya pula, kalau ada satu daripada 10 yang kamu belajar, menyebabkan kamu jauh daripada Allah, mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Mak nak cek balik apa yang mak bagi pada kamu. Mak dia tak kata, mak nak tanya macam mana cikgu ajar. Mak dia tak kata, macam mana hang belajar di sekolah. Mak dia tak cakap, macam mana kawan kamu duduk dengan kamu. Mak dia tak cakap benda lain. Mak dia akan salahkan diri dia dulu. Dia akan tanya, kalau anak aku degil, kalau anak aku tak elok, kalau anak aku tak berapa betul perangai dia, aku nak tanya pada diri aku sendiri, apa yang aku bagi pada dia sampai dia jadi macam ini. Yang ni kita patut contohi. Bukan kita duk salahkan orang lain. Oi, anak tak pandai, salahkan cikgu. Anak kita tak pandai, kita marah pada anak kita. Hang belajar lagu mana? Jangan marah macam tu. Anak kita tak berapa cerdik belajar di sekolah. Kawan-kawan dia semua kita kata, tak payah kawan dengan kawan-kawan tu. Ini semua kawan-kawan punya pasal pengaruh kawan-kawan hang tak pandai belajar di sekolah. Kita marah kepada kawan-kawan dia pula. Tak boleh. Apa-apa pun kita salah pada diri kita dulu. Kalau ada apa-apa berlaku di dalam bisnes kita. Contoh kita punya tempat kerja, kita punya bisnes kita. Bisnes kita makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin jatuh. Adakah nak salahkan pekerja-pekerja dulu? Tidak. Kita tanya pada diri kita dulu, apa yang kita buat sampai pekerja-pekerja kita tak boleh buat kerja dengan bagus? Apa yang kita buat sampai bisnes kita jadi tak berapa okey? Sebab dia ada piramidnya, kamu yang paling di atas. Kamu tanya pada diri kamu yang duduk di atas ni, apa kamu buat sampai benda itu boleh terjadi? Pekerja-pekerja kamu tak ada komitmen di dalam kerja. Pekerja-pekerja kamu rasa tak seronok nak bekerja. Mereka dah tak ada hati di tempat kerja. Apa yang kamu buat sampai mereka jadi macam itu? Tanya pada diri kamu. Permulaannya di sana. Sebab itu bila mana satu-satu benda berlaku, saya kongsi pada tuan-tuan macam mana cara nak menyelesaikannya. Okay? Yang pertama,
tanya pada diri sendiri, apa yang aku buat? Apa yang aku buat sampai benda ini terjadi? Yang kedua, apa yang aku tak buat sampai benda ini terjadi? Dan yang ketiga, barulah tanya, pasal apa mereka jadi macam ini? Okey, itu saya bagi dia punya rangka. Nak senang faham macam ni. Kita ambil contoh paling mudah lah. Kita kata tadi tentang bisnes kita, tempat kerja kita, kantor kita, office kita. Nah? Baik, ini paling mudah, senang faham. Kita tengok bisnes kita makin lama makin teruk. Kita pun tanya pada diri kita. Apa yang aku buat sampai pekerja-pekerja aku jadi tak kerja dengan betul? Apa yang aku buat sampai pekerja-pekerja aku jadi teruk? Itu tanya nombor satu. Yang kedua tanya pula, apa yang aku tak buat pada mereka sampai mereka jadi tak betul? Apa yang kamu tak buat pada mereka? Pergi tanya. Mungkin kamu tak bagi gaji. Mungkin kamu tak bagi kelas agama. Mungkin kamu tak bagi nasihat kepada mereka. Mungkin kamu tak bagi apa yang perlu dibuat kepada mereka. Tanya dulu, apa yang aku tak buat sampai benda ni jadi? Dan yang ketiga, pasal apa mereka jadi macam ni? Kalau segala benda hang buat dah bagus, kalau segala benda hang buat dah cantik, mereka jadi macam itu juga perangai, barulah tanya pada mereka, apa sebab kamu jadi macam ini? Ni baru betul. Ni apa-apa pun salahkan kita dulu, salahkan orang dulu. Mana boleh? Tak boleh. Macam ada peribahasa, harapkan pagar makan padi. Harapkan pagar makan padi. Kita salahkan burung. Oh, aku dah suruh hang jaga padi, tiba-tiba hang makan pula padi aku. Jahat punya burung. Hang pergi salahkan burung tu buat apa? Hang yang letak burung tu suruh jaga padi, sedangkan hang tahu burung boleh makan padi. Tapi kenapa hang pergi salahkan burung? Tak boleh. Sepatutnya hang salahkan diri hang. Pasal apa hang pergi letak burung jaga padi? Patut hang pergi jaga letak orang. Letak orang ke? Letak orang-orang ke? Letak orang-orang ke? Letak yang betul. Tapi hang letak burung pagar menjaga padi, maka bila mana dia nampak tikus tak ada untuk dijaga, maka dia lapar, dia makan padi hang marah pada burung tersebut. Tak boleh. Sedangkan kesilapan itu datang daripada kita. Sama macam saya kata di awal tadi, family kita, anak kita jadi jahat, buat perangai, jangan ditampar terus, jangan dimarah terus, jangan dipukul terus. Tanya dulu pada diri kita, apa yang kita buat sampai dia jadi macam itu? Apa yang kita tak bagi pada dia sampai dia jadi macam itu? Apa yang kita buat pada dia sampai dia berperangai macam itu? Baru kita betulkan diri kita, perbaiki diri kita, barulah kita akan jadi elok. Sebenarnya tajuk jangan salahkan orang ni. Kalau kita tengok balik, Abraham Lincoln pernah ajar pada kita. Abraham Lincoln, Presiden US, dia pernah ajar pada kita di dalam satu kata-kata dia. Abraham Lincoln kata, okay, Abraham Lincoln ni ada dua kata-kata dia yang hebat. Yang pertama tentang kapak tu. Dia kata kalau diberi pada aku 10 jam untuk aku menebang pokok, 8 jam dia akan asah kapak, 2 jam dia tebang pokok. Pasal apa asah kapak 8 jam, 2 jam tebang pokok? Dia kata, sebab aku kena buat persiapan yang paling rapi, barulah aku akan buat satu benda yang mencapai kejayaan. Ni dia. Yang kedua, dia kata apa? Dia sebut, dia kata, kalau saya nak memperbaiki negara saya. Kalau saya nak memperbaiki negara saya kena perbaiki negeri saya dulu. Saya kena perbaiki negeri saya dulu. Baru negara saya boleh jadi baik. Dan kalau saya nak perbaiki negeri saya kena perbaiki daerah saya dulu. Baru negeri saya boleh jadi baik. Dan kalau saya nak perbaiki daerah saya kena perbaiki tempat saya tinggal dulu. Kawasan saya tinggal dulu. Baru boleh daerah saya baik. Kalau saya nak perbaiki tempat kawasan saya tinggal tu, saya kena perbaiki jiran saya dulu. Baru boleh tempat saya tinggal tu baik. Kalau saya nak perbaiki jiran saya kena perbaiki family saya dulu. Baru boleh jiran saya baik. Kalau saya nak perbaiki family saya kena perbaiki pasangan saya dulu. Baru boleh family saya jadi baik. Kalau saya nak perbaiki pasangan saya kena perbaiki saya punya diri dulu. Baru boleh pasangan saya jadi baik. Apa-apa pun Abraham Lincoln kata, diri hang dulu. Diri hang dulu. Jangan salahkan orang lain, jangan tunding jari kepada orang lain, jangan tunjuk pada orang lain. Apa-apa pun, diri kamu dulu. Jangan salahkan orang, diri kamu dulu. Okay? Sebab tu kita katakan tadi, apa-apa pun kita kena tengok. Macam kita punya, ada terjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Ambil contoh paling mudah lah. Jalan-jalan-jalan tersadung batu. Jalan-jalan-jalan tersepak batu. Bila mana tersepak batu, kita marah pada batu.
Selakuinya batu. Haram punya batu. Marah pada batu. Habis dia sumpah seranah batu. Adakah betul perbuatan dia sepak pada batu? Persoalannya adalah sini, hang tanya pada diri hang. Kalau hang tersepak batu, batu tu ke duduk di situ dulu, hang dulu duduk di situ. Persoalannya batu tu dulu duduk di situ. Hang yang datang tepat dengan batu. Hang sepak batu, hang marah pada batu. Persoalannya di sini adalah, batu kan salah, hang yang salah. Jawapannya hang yang salah. Sebab apa? Sebab hang kena fikir betul-betul. Orang berjalan, tengok apa benda yang dapat merosakkan diri kamu. Apa benda yang takut-takut tersepak. Lubang ke, batu ke, duri ke, kayu ke, takut tersepak. Nampak benda-benda tu. Tapi masalah kita pada hari ni berjalan, mata melewak, mata melalan. Tak tengok apa-apa, tak tengok. Tiba-tiba tersadung batu jatuh. Marah batu. Apa saya marah batu? Salahkan diri hang. Astaghfirullahalazim. Pasal pola aku berjalan tak tengok jalan. Pasal pola aku berjalan tak tengok bawah. Pasal pola aku berjalan ni tak perhati apa benda yang berbahaya kepada aku. Hang perhatilah benda-benda di situ. Barulah kehidupan kamu akan jadi selamat, elok, cantik. Perjalanan kehidupan kamu akan jadi elok. Kuncinya di sini senang saja. Kita tegur macam-macam benda. Tapi yang kita nak tegur pada hari ini adalah, kalau kamu nak perbetulkan kehidupan kamu dan seronok di dalam kehidupan, jawapannya adalah jangan salahkan orang lain. Apa-apa pun kamu salahkan diri kamu dan kamu perbetulkan apa benda yang tak betul kepada diri kamu. Barulah perjalanan hidup jadi cantik. Ini asyik salahkan orang, ada masalah, kita ajak pula orang lain fikir masalah sama-sama dengan kita. Bila mana kita ajak orang selesaikan masalah kita, orang tu tak dapat selesaikan, kita marah pula kepada orang tu. Tak boleh. Tuan-tuan, kawan-kawan, kita yang bikin masalah, kita yang kena betulkan. Kita yang bikin masalah, kita yang kena perbaiki. Kita yang bikin masalah, kita lah yang kena elokkan balik. Bukannya orang lain. Sebagai penghujung ni saya sebut kepada tuan-tuan, ambil 3 poin penting yang saya nak sebut. Yang pertama, ingat, kehidupan kita ini, kita yang reka, kita yang buat, kita yang lakonkan. Maka apa-apa pun, kita. Semuanya tanya pada diri kita balik. Yang kedua, kehidupan kita ini akan bergaul ramai dengan manusia. Jadi, manusia itu adalah pelakon tambahan di dalam kehidupan kita. Kita adalah main karakter. Jadi, apa-apa pun orang akan nampak main karakter dulu. Kamulah yang kena buat jalan kehidupan kamu supaya orang lain dapat ikut dengan baik apa-apa pun diri kamu. Dan yang ketiga, sebagai penutup pada petang ini, bila mana kita ada masalah, bila mana kita ada problem dalam kehidupan, janganlah problem itu kita sandarkan kepada orang lain, dan bila mana orang tak dapat bantu kita untuk selesaikan, maka kita tunding jari kepada orang tu. Apalah tak nak tolong aku, apalah tak nak tolong, apalah kamu makin aku suruh tolong, makin merosakkan kehidupan aku, asalnya baik sahaja, last sekali jadi makin bercelaru pula. Hanglah punya pasal menambahkan kesalahan dalam hidup aku. Kamu yang punya punca, jangan salahkan kepada orang lain. Jadi sebagai penutup, ayo sama-sama kita fikir balik, kehidupan kita ini kena ada tujuan, jaga hubungan dengan manusia, jangan salahkan orang lain. Ingat, 1 jari kita tunjuk kepada orang, 3 akan balik kepada kita. Yang 1 ini dia berada di tengah-tengah, sama ada dia nak pergi kepada orang sana ataupun pergi kepada orang sini. Apa-apa pun, jom perbaiki diri kita, jadi insan yang bagus, jadi insan yang elok, dan yang paling penting sekali adalah jangan salahkan orang lain. Kehidupan kamu, kamu yang tentukan, kamu yang perbaiki, kamulah yang patut dipersoalkan. Kamu kena tanggung di kamu kena tanggung di dunia, dan kamu kena jawab di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada netizen-netizen, kepada penonton-penonton, tolong sebarkan, hadam pada diri sendiri, kita fahami betul-betul. Kalau kita dapat jadikan apa-apa sahaja, kita perbaiki diri kita, kita akan selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan sekian dulu daripada saya untuk petang ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa esok bersama dengan saya pada jam 2:30 petang, insya-Allah. Okey, berjumpa lagi. Selamat petang semua, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alamak, mantap Syekh.
Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertubuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.